warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak brief secara terperinci tentang you punya assignment. Okay, dengar video ni baik-baik and kita akan discuss lah apa yang you perlu tahu dan apa yang you perlu jawab dalam you punya assignment. Okay, saya percaya semua dah menonton semua video yang saya dah bagi. Okay, untuk assignment, okay, saya akan bagi emphasize tentang subtopic 7.2 molecular shape. Okay, lihat dia punya learning outcome. Okay, at the end of the lesson, student should be able to, okay, first mesti tahu explain the valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. Okay, draw the basic molecular shape. Kita ada linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral, and predict and explain the shape of molecule and bond angle in the given species. Okay, so kita tengok yang slide yang pertama. Okay, apa yang you kena tahu. Okay, so molecular shape ni Lewis structure show how the number of type of bond present in the molecule. Okay, saya percaya kamu semua dah tahu macam mana nak lukis Lewis structure. Kalau kamu menonton video yang saya bagi, kamu dah tahu macam mana nak buat Lewis structure. However, they do not convey any information of molecular shape. Okay, Lewis structure dia bagi dia tunjukkan berapa banyak bonded electron atau ikatan yang ada. Tetapi dia tak menunjukkan apa molecular shape yang ada. Dia tak menunjukkan bentuk molekul. Okay, so molecular shape is the three-dimensional arrangement of the atom within a molecule. Maknanya molecular shape ni menunjukkan dimensi pensusunan tiga dimensi, macam mana rupa shape of the molecule tu. So it can be predict by using valence shell electron pair repulsion. Okay, so apa dia maksud VSEPR theory ni? The valence electron pair on a central atom, okay, repel each other, okay, and arrange themselves as far as apart in order to minimize the electron pair repulsion. Okay, bermaksud setiap pair elektron ni dia ada daya tolakan dia sendiri. Okay, daya tolakan tu kuat atau lemah depends pada jenis repulsion yang ada. Okay, in order of exchange of repulsion between the electron pair, okay, antara bonding pair to bonding pair, dia punya repulsion lebih rendah daripada lone pair to the bonding pair repulsion. Okay, lebih rendah daripada lone pair to lone pair repulsion. Okay, so applying VSEPR theory, first kali untuk apply VSEPR theory ni, awak kena tahu determine the Lewis structure. Okay, you kena tahu macam mana nak buat, nak tulis Lewis structure, and determine the number of electron pair around the central atom. Okay, you kena tahu berapa banyak electron pair yang ada yang mengelilingi central atom. Okay, kalau multiple bond, okay, multiple bond, kita kira hanya single bond sahaja. And then yang ketiga, predict the arrangement of electron pair using the VSEPR theory. Okay, kita predict susunan elektron berdasarkan VSEPR teori ni tadi. Okey, ada 5 jenis basic molecular shape yang you belajar untuk semester ni. Okey, terdapat 5 specific arrangement adopted by the electron pair depends on the number of electron pair present. Berdasarkan berapa banyak electron pair yang ada. Okey, kalau satu molekul tu ada 2 electron pair, okey, dia punya shape adalah linear. Okey, kalau dia ada 3 electron pair, okey, bentuk dia basically adalah trigonal planar. Kalau dia ada 4 electron pair, bentuknya adalah tetrahedral. 5 electron pair, bentuk dia adalah trigonal bipyramidal, and 6 electron pair, bentuknya adalah octahedral. Okey, so kita pergi tengok satu persatu. Okey, contohnya untuk kelas, okey, you kena kat sini you kena kena alert lah. Okey, kalau dalam assignment awak dia ada tanya kelas, apa kelas dia. Okey, kalau kat sini, okey, kat sini kelas, dia tanya kelas. Okey, number of bonded atom, okey, number of lone pair, shape and bond angle. Okey, semua ni ada ditanya dalam assignment. Okey, untuk basically kelas AB2, that's mean A, okay, bonded with 2B. Itulah maksud dia, AB2. Okay, so AB2, number of bonded electron kat sini ada berapa bonded electron? 2.
And ada tak lone pair pada central atom? Tiada, 0. And the shape of orbital, okay, kita anggarkan dia punya shape of orbital bila dia ada dua bonded pair, dia punya bentuk adalah linear ni tadi. Okay, kalau you tengok gambar illustrate dia, bond angle dia antara B to B ni adalah 180 degree Celsius. Okay, itu macam tu kita nak baca. Okay, kalau molekul tu ada 3 bonding pair, okay, dia punya basic class dia adalah A, B, B, B. Okay, the number of bonded atom adalah 3. Okay, the number of lone pair 0. Dia tak ada lone pair pada central atom. Okay, shape dia adalah bentuk ni kita panggil sebagai trigonal planar, and the angle between the B to B adalah 120 degrees Celsius, degree sahaja. Sorry okay, 120 degree. Okay, so faham? Okay, kita tengok kalau atom tu ada 4 bonding pair, that's mean okay, ada AB4 kelas dia, and the number of bonded atom ada 4. Okay, there have no lone pair to the central atom, tak ada lone pair pada central atom. Okay, and then seterusnya, okay, kalau kita lukis dia, okay, kita akan dapat A, B. Bentuk dia macam yang kat bawah ni. Okay, bentuk dia macam kat bawah ni. And the angle between antara B to B adalah 109.5 degree. Okay, so you kena tahulah, alert dengan benda macam ni. Okay, and then number 5 bonding pair, bentuk dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. Dia punya class is AP5. Number of bonded atom is 5. Number of lone pair 0. And the shape is, okay, kalau you tengok gambar 3D ni, okay, kalau mungkin you tak faham, you kena faham macam mana dia punya figure dia. A, okay, B, 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 B. Okay, B ni ada pada satu satah yang sama. Okay, and then dia punya bawah ni, okay, nampak. So dia punya angle between B to B pada planar ni, okay, 120 degree. Okay, tapi pada B ke B yang mendekat ni, dia punya degree adalah 90 degree. Okay, so boleh faham ya. And the last one is octahedral. Octahedral ni dia punya class is AB5. Okay, number of bonded atom kita ada 6, and number of lone pair kita ada 0. So you tengok shape of orbital. Okay, shape of orbital dia kalau you tengok kat sini. Okay, so dia ada 6 bonded. So A ni as the central atom. Okay, tadi pada planar ni, pada satah planar, okay, kita ada 3. Sekarang ni kita ada 4 bonded pair. Okay, so dan atas dan bawah, and all the angle, okay, setiap angle ni adalah 90 degree. Okay, so inilah dia punya illustration dia. Okay, boleh? So kita tengok kepada drawing basic molecular shape. Okay, first you kena tahu determine the Lewis structure. Okay, second determine the number of electron pair around the central atom. So you kena tahu kira berapa banyak electron pair yang berada di central atom. Multiple bond count as the single bond. Maknanya kalau ada molekul yang ada double bond, kita kira sebagai satu pair elektron sahaja. Okay, find the appropriate Vesper geometry for the specified number electron pair, both bonding and lone pair. Use the position of atom to establish the resulting molecular geometry. Okay, kita tengok satu contoh soalan. Okay, kita ada BeCl2. Kita nak tentukan apa shape dia, apa shape bagi BeCl2 ni tadi. Okay, Okay, BeCl2. First step, kita kena tahu kira Lewis structure. Okay, kita kena tahu buat Lewis structure. So, first kita list down dulu dia punya electron valence untuk beryllium and chlorine. Okay, beryllium ada 2 electron valence. Okay, and then chlorine ada 7. Darabkan dengan 2, so kita ada 14. So total E-valence dia ada 16. Okay, so kita pun buatlah dia punya basic dia. Kita dapat PE. Okay, 1.
step yang kedua, apa yang you kena buat? Okay, Lewis structure. This is the Lewis structure of BeCl2. Okay, so kita kena cari the number of electron pairs around the central atom. So central atom kita adalah beryllium. So ada berapa elektron? Ada 2 electron pair. So both are bonding pair. Dua-dua adalah bonding pair. So electron pair geometry ataupun basic geometry dia adalah linear. Okay, and class dia adalah AB2, and Vesper electron pair repulsion dia adalah antara bonding pair. Two bonding pair repulsion are equal. So molecular shape dia adalah linear, and bond angle dia adalah 180 degree Celsius. Okay, so kita tengok contoh yang kedua, molecule with 3 bonding pair. Contohnya BCl3. Okay, boron ada 3 electron pair, fluorine ada 7 kali dengan 3 dia dapat 21, total jadi 24. Okay, total 24. And then so kita buat basic dia punya Lewis structure. Okay, boron ada 3 ikatan dengan fluorine. Okay, satu ikatan mewakili 2 elektron. So total yang bertindak balas adalah yang digunakan adalah 6. So kita adalah baki 18. 18 ni kita isi dia pada fluorine, pada electrovalence fluorine. Okay, setiap fluorine ni ada 6. Sebabnya satu digunakan untuk buat ikatan dengan boron ni tadi. So total jadi kosong. So maknanya stable lah, compound ni stable lah. Okay, seterusnya. Okay, Lewis structure untuk boron adalah BF3. Okay, number of electron pairs surrounding central atom. So ada berapa banyak electron pair pada central atom? Ada 3, dan all are bonding pair. Kesemua ni adalah bonding pair. So electron pair or basic geometry dia adalah trigonal planar. Okay, dan kelas dia adalah AB3. Vesper dia electron pair, bonding pair, berbonding pair electron repulsion are equal. Okay, antara daya tolakan dia adalah bonding pair to bonding pair repulsion. Okay, so molecular geometry dia adalah trigonal planar. You lukislah pada shape dengan betul, angle yang betul. Beza Lewis structure dengan molecular geometry, Lewis structure kita just nak tahu berapa banyak bonding pair yang dia ada. Okay, tapi kalau molecular geometry mesti kita lukis secara angle yang betul. Okay, molekul ni secara 3D. Okay, untuk assignment awak nanti sekejap lagi saya akan terangkan. Okay, so you kena lukis dia dalam bentuk angle yang betul. So angle dia adalah 120 degree. Okay, boleh? Okay, kita pergi tengok seterusnya. Molecule with 4 bonding pair. Contohnya CH4. Okay, so Lewis structure dia. Okay, kalau you dah buat, you akan dapat bentuk ni. So dia ada 4 bonding pair. So dia punya shape dia, kelas dia AB4. Okay, macam biasa. Okay, dia punya shape dia bentuk tetrahedral, dan setiap angle dia mesti ada 109.5. Okay, boleh? Okay, so dalam assignment semua kena ada apa yang diperlukan tu, nanti saya bagi tahu. Okey, kalau molekul with 5 bonding pair, okay, step dia sama macam yang kat atas tadi you nak kira BeCl2 apa semua. Okey, so you akan dapat Lewis structure dia macam ni. Okey, kelas dia AB5. Okey, shape dia, okey, mesti lukis dia punya angle ni, bagi tahu angle dia berapa, 120 and 90 degree, and shape dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, so kalau molekul with 6 bonding pair, contohnya SF6, okay, you buat Lewis structure, and then you letak kelas, shape dia adalah octahedral. Okay, angle, setiap angle dia ada 90 degree. Okay, itu saja untuk 7.2. Okay, so sekarang ni kita nak tengok assignment. Kita tengok soalan. Okay, in this assignment, okay, select 5 molecule of polyatomic ion with different shape, basic shape. Okay, hari tu you all dah pilih, dan setiap orang dah dapat elemen-elemen yang berbeza. Setiap orang dapat elemen yang berbeza. Okay, ada yang sama tu tak apalah, sebabnya dah terlebih kan. Okay, so first kali soalan tanya determine, tak boleh counting Okay, boleh. Tak boleh counting. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Okay, determine the
total number of valence electron and show the electron used in constructing the particular Lewis structure. Okay, pertama you kena tunjukkan, okay, macam mana you nak kira dia punya valence electron. Okay, macam mana you kira valence electron. Yang kedua, you kena kira draw the Lewis structure. Okay, mesti you kena lukis Lewis structure dia dulu. Okay, you kena kira berapa bonding pair, apa type class of dia punya compound tu. Okay, and then determine the number of electron pair around the central atom. So you kena kira berapa banyak ikatan bonded electron pair yang ada pada central atom. Okay, and then specify type of electron pair repulsion Vesper present. Maknanya you kena bagi tahu, okay, apa jenis bonded dia mengikut Vesper theory. Bonding ke, electron pair ke, dengan bonding pair ke, you kena kenal pasti. Okay, and then by applying Vesper theory, predict the molecular shape. Okay, draw the basic molecular shape, name the molecular shape, state the class of molecular shape, and state the bond angle of the molecular shape. Okay, so you kena bagi tahu benda ni untuk setiap molekul yang you dapat tu hari tu. So you ada 5, so setiap 5 tu you kena ceritakan ke semua perkara ni. Okay, setiap satu molekul ada 8 markah. Okay, total markah untuk assignment adalah 80 markah. Yang ni saya dah terangkan, you boleh present dalam bentuk macam mana pun, tapi at the end you kena PDF kan dia, hantar balik pada GC. Okay, and then answer the question clearly by providing all detail required. Data of submission adalah 1 November, okay, pada hari Isnin, dan mesti include your details ni pada page hadapan. Okay, name, class tutorial, metric number, at least 3 reference with APA format. Okay, format APA nanti saya akan bagi. Okay, so faham itu soalan dia. Okay, sekarang ni dekat borang declaration saya dah bagi form. Okay, saya dah bagi form. Okay, baik tak saya? Okay, ini form ni saya bagi. Okay, saya dah hantar dekat GC. Okay, bermula daripada hari ni, okay, awak dah boleh buat draft. Sebelum you buat presentation, you nak hantar pada saya bagi masa saya bagi hari Jumaat. So paling lewat hari Khamis minggu depan. Okay, I give you 1 week untuk you hantar draft assignment awak. Okay, you kena hantar draft assignment, barulah you convert dia dalam bentuk yang inilah yang you nak buat present cantik-cantik tu. Kalau you nak, okay, untuk saya semak. Okay, untuk saya semak. Okay, kat sini dia dah bagi contoh. Okay, so pertama you kena kira valence electron calculation 1 markah. Okay, dia kira BeCl2. Okay, dapat 1 markah. Okay, untuk Lewis structure, okay, you lukis Lewis structure yang betul. Okay, ingat Lewis structure tak semestinya you lukis shape yang sebenar lah. Okay, kita just nak tahu ada berapa bonded sahaja. So kat sini, okay, you lukis satu Lewis structure yang betul, you akan dapat 1 markah. Okay, and then you kena buat number of electron pair around the central atom plus electron pair arrangement. Okay, consider the double bond as the single bond. So you kena kira ada berapa electron pair kat sini. Okay, kalau kat sini beryllium BeCl2 ni ada 2 electron pair, so you tulislah 2. Kalau ada 3 lah, kalau ada 4 lah. So depends pada molekul yang awak dapat tu. Okay, and then Vesper punya teori. So you kena pasti sama ada dia bonding pair atau bonding pair or lone pair to lone pair. Okay, so you kena pasti. Okay, so kalau beryllium chloride ini tadi, okay, dia adalah bonding pair dengan bonding pair repulsion, kena tulis. Okay, so nombor 5. Okay, you dah dapat maklumat semua ni, baru you predict dia punya molecular geometry. Okay, you have to draw or piece, okay, the right molecular shape dia. Okay, kalau kat sini BaCl2, so dia bentuk dia adalah linear. Okay, dia basic, and then you nyatakan basic molecular geometry dia apa. Okay, setiap satu ni will represent 1 markah. Okay, ada lagi ada yang bawah ni. Okay, kelas, you kena nyatakan kelas dia, mesti you tulis dalam you punya jawapan tu nanti. Apa ni, AB2, AB3 and seterusnya. And then mesti state the bond angle. Okay, ini adalah tapak draft untuk you punya assignment. Okay, faham? Okay.
Okey, boleh ya. Kalau ada yang ada masalah, yang masih kurang jelas tentang assignment ataupun tentang topik yang kita tengah discuss, you boleh tanya saya. Waktu cuti ni tak apa, tak ada masalah. Okey, so yang penting you hantar dulu you punya draft ni dulu pada saya. Okey, ini adalah contoh assignment. Okey, bagi pelajar saya lepas. Okey, dia buat secara dalam PowerPoint lah. Okey, kalau you boleh guna gambar lagi cantik. Okey, kalau you boleh nak guna PowerPoint pun tak apa. Nak buat video pun tak apa. Saya tak rigid you nak buat dalam bentuk macam mana. Okey, so bagi maklumat yang you kena bagilah. And then untuk yang soalan pertama, nyatakan apa shape apa dia punya soalan ni kat sini. You punya soalan lain, cumanya saya nak highlight kat sini. Setiap kali you ambil gambar ataupun mana-mana sumber gambar yang daripada internet, you kena nyatakan dari sumber mana you dapat gambar tu. Contoh kat sini, sebabnya ada markah originality kat situ. At least you letak 2 atau 3 pada setiap gambar. Contohnya you copy paste lah gambar tu you ambil pada web yang mana. You kena bagi tahu. Faham maksud saya? Ini kalau you ambil gambar daripada sumber internet. Kalau you lukis sendiri tak ada masalah lah. Kalau you ambil gambar pada sumber internet, you kena bagi tahu kat mana sumber gambar yang you ambil. So yang kedua, cuba tengok yang highlight ni. So make sure you punya assignment tu presentable, yang mana saya mudah baca dan saya mudah faham macam mana contoh you buat. And then yang ketiga, you buat organize lah. You nak buat dalam bentuk table ke, you nak buat dalam bentuk, itu creativity. Ini creativity dia. So make sure betul lah. Selepas saya check tu, baru you buat transfer dalam bentuk yang you nak hantar ni. Selepas saya check. So last sekali reference. Kita tengok contoh reference. Ini adalah satu contoh reference yang guna APA format. So reference ni mesti dalam penulisan APA format. Mesti ada at least 3 atau 4. Sebabnya dia ada rubrik markah. Nanti saya akan tunjuk lepas ni. So mesti ada tajuk. First kali you kena tulis tajuk, and then tahun bila dikeluarkan. Macam ni kalau ikutkan ni salah lah. Yang first ni salah dia punya cara penulisan. Kalau you ambil daripada web, you kena tulis apa tajuk web tu, and then bila dipublish, and tajuk dia, and retrieve pada sekian. So bagi link. Ini bagi link. Ini pun sama. Dia letak tajuk, tahun, tajuk dia, ini penulis. Yang nombor 1 tu Wikipedia contributor ni penulis. Tahun, and then tajuk, and mesti ada retrieve pada berapa hari bulan, dekat website mana, nyatakan website dia. Itu kalau website. Kalau buku, at least reference mesti ada satu buku. You carilah buku mana-mana yang you bagi sumber rujukan. Mesti ada penulis, tahun, tajuk buku, and then page berapa, and then dia punya address dan publisher dia siapa. So APA format ni nanti saya akan bekalkan contoh penulisan APA format dalam group. Faham? So itu yang benda yang saya nak highlight lah sebelum you buat assignment tu. Dan yang last sekali, saya kalau boleh nak tolong awak untuk dapat full mark untuk assignment. Ini rubrik untuk markah. You ada markah untuk originality. Means tadi saya bagi tahu you kena nyatakan sumber mana you dapatkan ni. Kita tengok rubrik 5, always perform task with trust and honesty in any situation. Itu yang saya kata, you kena letak dia punya originality tu. You ambil gambar tu pada sumber mana. Contohnya molecular geometry tu you tak nak lukis pun tak apa, you nak ambil daripada internet, tapi you kena nyatakan sumber mana yang you letak kat bawah dia, ataupun you nak buat dalam QR code ke, no problem. Coherence with academic maknanya organize. Able to write idea systematically with the excellent coherence, maknanya you organize you punya jawapan tu macam mana supaya saya mudah faham. And then problem identification, independently able to provide explanation of the problem very clearly and accurately. So mesti jawapan yang tepat lah. Analysis, able to organize and analyze information and clearly describe the problem. And last one, reference, mesti 3 reference and at least
one using correct APA format. So mesti ada APA format. Okay, so saya rasa itu saja briefing saya hari ni untuk you punya assignment. I hope that you boleh mula dah buat draft assignment. Sambil-sambil you pun dah belajar tentang topik 7. Saya dah bekalkan video, you dah tahu macam mana nak lukis Lewis structure and macam mana nak jawab assignment awak. So saya stop dulu kat sini. Kalau ada apa-apa masalah tentang penulisan assignment, you are freely to contact me. Okay, WhatsApp tak boleh lah, Telegram. InsyaAllah saya akan jawab. Kalau saya jawab lambat sikit tu, okay, saya tengah buat benda lain lah tu. Okay, tapi insyaAllah saya akan jawab as soon as possible. Okay, itu saja. Thank you. Okay, so saya nak draft assignment kamu pada hari Khamis minggu hadapan. Saya akan buat tapak untuk you hantar draft assignment. Macam biasalah, you hantar dalam GC. Okay, itu saja. Thank you.